أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kata Syekh rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa yu'khadhu minhu aidan hudusul alam. Wa yu'khadhu minhu aidan hudusul alam bi aslihi is law kana syai'un minhu qadiman lakana dhalika syai' mustaghniyan anhu ta'ala wa kaifa wa huwa alladhi yajibu an yaftakira ilayhi kullu ma siwah wa yu'khadhu minhu أيضا أنه لا تأثير لشيء من الكائنات في أثر ما وإلا لزم أن يستغني ذلك الأثر عن مولانا جل وعز كيف وهو الذي يفتكر إليه كل ما سواه عموما وعلى كل حال هذا إن قدرت أن شيئا من الكائنات يؤثر بطبعه وأما إن قدرته مؤثرا بقوة جعلها الله فيه كما يزعمه كثير من الجهلة فذلك محال أيضا لأنه يسير حينئذ مولانا جل وعلا مفتكرا في إيجاد بعض الأفعال إلى واسطة وذلك باطل لما عرفت من وجوب استغنائه جل وعلا عن كل ما سواه. Dan diambil daripadanya juga daripada iftikar, daripada sifat iftikar, baharu sekalian alam ini dengan sekaliannya. Sebab apa makhluk ini berhajat kepada Allah? Sebab semua ni baharu. Bila baharu, berhajat kepada yang membaharu. Ini baharu sekalian alam ini. Alam saya dah sebut. Alam ni kuluma siwallah. Baca dengan alam, fathah lam. Tapi ini atas pendapat yang ashar. Pendapat yang paling popular, baca dengan alam, dengan fathah lam, alam. Kenapa dipanggilkan dia ni sebagai alam? Karena dia merupakan alamat. Alam-alam ni alamat. Alamat adanya sani', adanya si pencipta. Alam ini menjadi alamat adanya pencipta. Tu. Ini dipanggil mimbabi tasmiyati syai' bismi sababih. Ataupun boleh kita kata dengan kasrah lam. Alim, boleh? Alim. Sebab apa? Sebab dialah kita boleh tahu, dialah yang memberitahu bahawa pencipta ini ialah Allah. Boleh kita panggil alim, tapi dia panggil ala killah. Segelintir, sikit saja. Ulama yang baca dengan alim. Alim mana yang memberitahu. Dialah memberitahu bahawa alam ini ada pencipta. Ada pencipta dia. Jadi kalau kita nak perkenal kadang boleh juga. Tanda Tuhan ada ni alim ini. Kalau orang baru belajar dia kata ni ustaz sesat mana orang disebut alam, disebut alim. Alim pun boleh. Badu kata-kata dah. Alam kullu mawjud siwallahi ta'ala. Setiap yang ada selain daripada Allah. Dan begitu kata Husain bin Fadl, ahlu kullu zaman alam. Ahli setiap zaman itu merupakan alam. Begitu kata Ibnu Abbas, alam ini dia kata al-jin wal ins. Jin dan manusia. Dan macam-macam pandangan ulama tentang alam. Kata Farra, alam dia kata ibaratun amman yaqil. Ibarat pada orang yang berakal. Yang jenis berakal. Manusia, jin, malaikat dan syaitan. Kata, begitu juga Muqatil. Muqatil kata Allah mempunyai 80,000 alam. 40,000 alam di darat dan 40 lagi di laut. Tu. Jadi apapun alam ni sebagai tanda dan bukti adanya Tuhan. Jadi baharunya alam. Baharu ni ada selepas pada tiada. Baharunya alam ini sekalian, inilah menjadi bukti kata mereka ini perlu kepada Allah.
Dia panggil iftikar. Kerana jika ada sesuatu daripadanya itu qadim, sedia kala. Jika ada sesuatu qadim, lain pada Allah lah. Sesuatu ini sesuatu daripadanya, daripada alam. Nescaya sesuatu itu tidak memerlukan kepadanya Allah Ta'ala. Bila ada sesuatu yang qadim, maka dia tidak banyak pada Tuhan. Sebab apa? Dia pun tidak ada mula. Ada Tuhan, tidak ada permulaan. Ada tidak permulaan, maka dia tidak banyak pada Allah. Bagaimana terjadi? Bagaimana mungkin? Begitu. Sedangkan dia itu, setiap sesuatu yang lain daripadanya, pasti memerlukan kepadanya. Tu. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah kaya dan kamu semua fakir. Apa fakir? Fuqara ni fuqara'u ila Allah. Semuanya berhajat kepada Allah. Allah kaya. Apa kaya? Tak berhajat langsung kepada kamu. Ini dalil istighnaq, dalil iftikar. Daripada situ terbitnya sifat-sifat yang kita belajar 20 tadi. Kerana jika ada sesuatu daripadanya itu qadim, sedia kala, nescaya sesuatu itu tidak memerlukan kepadanya Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin? Bagaimana terjadi sedangkan dia itu setiap sesuatu yang lain padanya, pasti memerlukan kepadanya Allah. Walaupun orang kafir kata, aku tak perlu pada Tuhan, dia bohong saja. Dia bernafas tu ambil hak siapa? Dia bernafas tu, udara tu ambil hak siapa? Ambil hak Allah. Kalau Tuhan tak bagi udara, mati. Mati kalau Tuhan tak bagi udara. Udara lah nikmat yang paling besar sekali. Kalau makan dengan udara, kita nak mana? Kamu nak nikmat udara ke nak nikmat makan? Dia kata nak nikmat makan. Kalau dia nak nikmat makan, makan tak boleh. Sebab apa? Nak tarik nafas tak boleh, mati. Nak makan tak boleh. Sebab tu ahli tasawuf dia sentiasa ingat Allah. Sebab apa? Dia sentiasa ingat nikmat Allah tu sentiasa berada dekat dia. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar dia kata, bila aku bernafas, bila aku lepas nafas, aku sentiasa takut aku tidak boleh tarik nafas tadi. Bila kita tarik nafas, lepas nafas, bila lepas tu nak tarik kena hisap udara. Aku takut nak tarik tak boleh. Sebab tu pok ni sentiasa setiap lahzah fi kulli lamhatin wa lahzah, setiap saat, setiap masa mereka ingat Tuhan. Sebab mereka takut Allah. Sampai setiap nafas dia akan ingat Tuhan. Sebab kita ni bila akhir sekali kita mati apa dia? Hujung hidup kita bila kita lepas nafas. Habis. Nak tarik tak boleh lah. Itu akhir. Sayyidina Abu Bakar kata, aku takut aku nak tarik nafas tak boleh pula. Itu orang sentiasa ingat Tuhan. Begitu. Baik. Wa yu'khadhu minhu aidan annahu la ta'sir li syai'in minal kainat fi asrin ma wa illa lazim yastaghniya. Dan diambil pada juga daripada iftikar bahwasanya tiada memberi kesan bagi sesuatu daripada segala kainat dan kainat segala makhluk pada sebarang kesan pun melainkan mesti kesan itu tidak memerlukan kepada Maulana Jalla wa Azza. Bahawasanya tiada memberi kesan bagi sesuatu minal kainat daripada makhluk. Kainat ni daripada kaun. Kaun dengan makna mukawan. Kainat jamak daripada kaun. Kaun dengan makna mukawan. Mana yang dicipta, yang dijadi. Kalau kaun dengan makna mukawin, Tuhan. Allah mukawin yang menjadi. Kita mukawan. Kaun, kainat jamak daripada kaun. Kaun dengan makna mukawan. Dia ada kaun yang mana mukawin. Itu Allah. Mukawan kita. Pada sebarang kesan pun, melainkan mesti kesan itu tidak memerlukan daripada Maulana Jalla wa'ala. Bagaimana terjadi? Asarimah, nakirah mausufah. Jadi, tidak memberi kesan suatu dibagi pada mana-mana kesan pun. Tidak ada satu pun makhluk ini memberi kesan dengan mana-mana kesan. Melainkan kesan itu mesti berhajat pada Tuhan. Tapi dia terjemah ni mana kita pun tak tahu. Mana-mana kesan pun melainkan mesti kesan itu tidak memerlukan kepada Maulana Jalla wa Azza. Saya pun tak tahu dia terjemah mana. Tak apalah. Bagaimana mungkin? Dan kalau tidak,
lazima ayyastaghniya, bahawa tidak memerlu, lazimlah bahawa tidak berhajat, zalikal asar, demikian itu kesan daripada Maulana Jalla. Kalau begitu, kesan itu langsung tak banyak pada Tuhan. Maknanya kesan itu bukan daripada Tuhan, daripada makhluk. Daripada makhluk yang beri kesan, bukan Allah. Jangan silap. Kita hanya mencipta, kita ni hanya dipanggil ala sabili kasbi wal ikhtiyar. Allah ni buat juga. Kalau satu perbuatan yang kita tengah buat tu, di situ ada kudratullah, dia ada kudratul hadis. Kudratul hadis ala sabili kasbi, kudratullah ala sabili at-taksir, atas jalan beri bekah. Pum, putih Tuhan yang bagi. Kita tolak, tarik. Tolak, tarik, tolak. Pergi itu Tuhan juga. Bahasa nak tarik, tarik. Tuhan bagi. Tolak, pergi. Tuhan bagi. Di situ ada dua kudrah. Kudratul hadis, kudratul qadim. Kudrat Allah. Kudrat Allah ala sabil taksir wal ijad. Kudrat kita ala sabil kasbi wal ikhtiyar. Ada jaga. Dengan jalan usaha dan ikhtiar, pilih. Itu bahwasanya tiada memberi kesan bagi suatu daripada segala kainat pada sebarang kesan pun, melainkan mesti kesan itu tidak memerlukan daripada Maulana Jalla wa'ala. Bagaimana terjadi begitu? Ada kesan yang tidak perlu kepada Tuhan. Sebenarnya terjemah itu bukan macam tu. Sebenarnya, dan kalau tidak, lazimlah bahawa terkaya, demikian itu kesan, tak perlu kesan itu daripada Tuhan. Melainkan mesti dia kena kata wa illa, dan kalau tidak. Kalau tidak demikian, begitu. Kena kata begitu asalnya, tak apalah. Terjemah dia moden begitu. Sedangkan dia yang setiap, yang selain daripadanya, keseluruhannya memerlukan kepadanya, kepada Allah. Habis. Dan atas apa-apa hal sekalipun, jika ini engkau takdirkan, andaikan bahawa sesuatu bila kainat itu memberi bekas dengan sifat tabiatnya. Tabiat kita sebutlah itu. Kalau api menghangus, membakar. Dan atas apa-apa hal pun, jika engkau takdirkan, andaikan bahawa sesuatu daripada kainat ini memberi bekas dengan sifat tabiatnya, dengan sifat tabi'i dia. Adapun jika engkau mengandaikannya sebagai pemberi kesan dengan kekuatan yang Allah jadikan, yang tak boleh bila kita kata sesuatu itu memberi bekah dengan tabiatnya, bukan Tuhan. Kalau api dengan sebab apa dia hangus? Sebab memang tabiat api membakar. Kenapa terputus? Sebab pisau tabiatnya ialah memutus. Kita tidak sandar kepada Tuhan. Etikad ni etikad sesat. Yang ni, adapun jika kau mengandaikannya sebagai pemberi kesan dengan kekuatan yang Allah jadikan padanya sesuatu, sebagaimana yang disangkakannya oleh kebanyakan orang-orang yang jahil. Jahalah. Jahalah ni jamak taksir bagi jahilun. Jahilun, jahalah, katibun, katabah. Fa'ilun, fa'alah. Baik. Ada orang yang dia mengatakan sesuatu itu memberi bekah dengan tabiatnya. Adapun jika kau mengandaikan sebagai pemberi kesan dengan kekuatan yang Allah jadikan padanya, sebagaimana disangkakan oleh kebanyakan orang yang jahil, maka yang demikian itu mustahil juga, kerana ia menjadikan ketika itu Maulana Jalla wa'ala berhajat kepada perantara wasitah pada mengadakan setengah perbuatan. Yang demikian itu mengatakan Tuhan membuat tadi dengan kekuatan. Tuhan jadikan kekuatan atau power pada satu benda tadi. Batil, kerana apa yang kamu ketahui daripadanya wajib terkayanya Allah Azza wa Jalla daripada setiap yang selain daripada Allah. Tuhan tidak berhajat pada wasitah perantaraan. Ni ada orang kata begini, tak, memanglah Allah bukan api yang menghangus Allah, tapi power yang Tuhan letak di api. Power ataupun ketajaman pisau itu. Kalau tak tajam tak boleh juga. Ini dia kata kebanyakan orang jahil sebut begini. Dia panggil jahalah. Banyak orang jahil begitu. Pisau tak nanti tajam.
Kalau Tuhan nak bagi putus. Itu semua asbab adiah dia panggil. Tapi kita pun jangan duduk napi. Benda ni kalau kita semua pakat faham, tak apa, senang. Masa tak faham, payah. Ada benda terbakar tanpa api. Tanpa api. Sekarang ni kat lebuh air habis terbakar. Ada api tak? Mungkin kita kata panas. Tapi Tuhan boleh bakar sesuatu yang walaupun tak ada api. Walaupun tak ada panas. Boleh terjadinya api tanpa ada panas. Dan boleh terbakar tanpa ada api. Boleh. Semua yang kita lihat ni asbabul al-adiyah dia panggil. Asbab adat. Kalau kita yang faham tak ada masalah. Tak kafir cakap itu. Pisau memutus. Api menghangus. Salah kalau kita belajar semua. Yang masalah kita tak belajar. Ambata Rabi' al-Baklah. Telah menumbuh hujan akan tanaman. Dalam ilmu balaghah dia kata, ambata Rabi' al-Baklah, hujan telah menumbuh tanaman. Dengan kita, kalau orang jahil bercakap, dia jadi hakikat. Dia kata. Yang jadi majas bila orang yang faham bercakap. Bila orang jahil bercakap, dia jadi hakikat. Hujan telah menumbuh tanaman, maknanya hujan betul-betul. Bukan Allah. Hak ni jadi kafir. Tapi kalau kita kata hujan menumbuh tanaman, tak ada masalah. Kita faham semua. Kita faham semua duduk dalam ni. Lepas tu kita jangan duduk pergi syirik orang. Dia nak pergi kubur kan? Kamu tahu ke dalaman orang tadi dalam dia etikot lalu mana? Kalau nak syirik, kena syirikkan orang yang percaya kat Panadol. Tanya dia, ustaz demam makan apa? Saya makan ubat. Selalu duk makan ubat, baik tak? Baik tak syirik tu. Syirik sama ke? Ustaz makan apa? Panadol. Percaya kat Panadol syirik tu. Kalau batuk makan, cak ibu dak anak. Tapi kalau kita semua pakat kerti, cakap bila makan Panadol pun semua orang faham, betul tak? Semua orang faham. Makan Panadol baik demam. Tapi semua etikot Allah. Tak perlu sebutlah benda tu. Dia tiba Nabi kata, pi kubur syirik, percaya dekat Tok Wali. Kamu tahu mana? Kalau kita nak sebut benda syirik, kita kena sebut dalam TV. Tuan-tuan, jangan kita percaya dengan Panadol. Panadol tu asbab sahaja. Kena cerita tu sebab apa? Panadol hari-hari orang makan. Tapi kubur, bukan semua manusia pergi kubur. Faham? Ni sebut kokka. Kayu kokka. Syirik percaya kayu kokka. Kokka tu benda apa? Cuba tengok dalam ni. Bukan semua tahu. Kayu kokka. Dia duduk kalut tangkai kokka lah apa. Bukan semua orang kerti kokka ni. No, sibuk dengan Panadol. Iklan yang paling syirik mana? Minumlah Melo, sihat dan kuat. Tapi kita tak kisahlah dia sebut tu. Sebab apa? Semua tu cakap, semua faham lah ke minum Melo sihat dan kuat. Tetapi kalau budak-budak kita ajak minumlah Melo sihat dan kuat, dia percaya Melo kuat. Jangan buat main. Hak ni yang kita kena. Kalau kita duk puasa, kita ni nak menegak kebenaran, tak payah duk pergi abang. Jangan percaya kayu kokka, jangan percaya dekat kubur. Tak payah. Kena beritahu kita, jangan percaya dekat Melo. Jangan percaya, jangan syirik dengan Panadol. Itu yang kita kena cerita. Sebab hak tu, masyarakat guna hari-harian. Manusia guna selalu hak tu. Daripada duk cerita kubur. Semua orang faham. Takkan kita nak kata. Dan dia sendiri tak pernah cakap. Ni Allah duk tengok potong pisau. Allah duk tengok potong ikan. Ada dia pernah cakap itu. Dia apa ni? Tak pernah cakap. Sebab apa? Kenapa ustaz tak cakap itu? Semua orang tahulah memang Allah potong saya duk buat. Marah pula dah. Kan? Jadi kita payah sekarang ni. Disempit sangat. Saya duk sebut ni nak bagi luah. Kalau kita dah sebut betul. Ni Tuhan duk potong ni. Memang duk bagi potong Tuhan. Cakap itu silap jadi syirik pula walaupun dia cakap hakikat. Hakikat memang Tuhan yang mutu. Tapi dia cakap macam tu jadi syirik pula tadi. Silap Jabariah. Jadi Jabariah Tuhan yang potong. Hak ni jadi Tuhan banyak ni. Saya puk belah baling. Puk belah baik panjang. Ada. Puk besar Tok Wu ada pun. Ada puk besar. Dia kata Tuhan ada janggut. Tuhan ada janggut. Sebab apa tanya Tuhan janggut? Tu Imam jadi imam tu Tuhan belakang tu.
Tok Imam tak ada janggut? Ada. Tu Tuhan lah. Tuhan ada janggut. Bukan Tok Imam ni, Tuhan ada janggut. Macam-macam kau ni. Kalau sepak dia kata apa? Janganlah marah Tuhan sepak hang. Tu dia marah pula. Yang syok kadang sembang tuan-tuan tapi main bah. Kan? Main tarik duit. Duit naik atas bukit duk tarik duit. Tapi sembang bab ketuhanan bukan main. Pok-pok tarik duit ni saya bukan kata apa. Pok-pok ni pok memaksa Tuhan. Syukurlah Tuhan bagi ke hang duit tu, duit minta apa duk pasal Tuhan tu. Pinek di atas bukit tu. Duk cari duit. Daun getah jadi duit. Itu kita kena ingat elok. Tapi kita kena faham. Bukan power yang ada di api yang menghanguskan. Tak ada. Tapi etikot ni tak kafir. Etikot ni etikot orang yang jahil je. Sebab banyak orang faham itu. Api ialah sebab api tu panas, sebab tu ya terbakar. Kalau api saja, kalau Tuhan takkan berhangus kalau api tu tak panas. Ini banyak orang jahil bercakap begini. Tuhan buat tidak ada wasitah. Sebab tu Allah kata kun fayakun, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula kun fayakun. Tuhan buat satu bukan dia kata kun. Bukan dia kata kun. Ni banyak orang nak baca Yasin lah, faham tak? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Tuhan bila dia nak mengadakan satu, dia akan kata kun fayakun. Bukan dia kata kun fayakun. Semua ulama semualah, termasuk guru saya Dr. Wahbah Zuhaili dalam Tasih Al-Wajiz. Ini dia kata isyarat pada tanjiz, sur'atu tanjizi kudratillah. Betapa pantas segeranya pelaksanaan kudrat Allah. Macam kita kata sab. Sab. Tu sab itulah kun fayakun. Tapi Tuhan guna sab disebut kun. Tu pun ada makna. Sebab apa? Kun, kaf dengan nun, tidak ada wasitah di antara kaf dengan nun. Allah cipta satu tanpa wasitah. Kita cipta satu dengan alat. Tuhan tanpa dengan alat. Lepas tu Tuhan kata kun. Di antara kaf dengan nun ada tak perantaraan? Tak ada. Kaf dengan nun dua saja. Tidak ada tiga. Kalau ada tiga, ada perantaraan. Tapi Tuhan nak beritahu bukan dicipta dengan kun. Kalau cipta dengan kun maknanya bukan kudrat yang buat. Kalam yang buat. Kalam takluk di dalam. Kalau kita kata Tuhan cipta alam dengan kun, maknanya Tuhan mencipta alam dengan sifat kalam. Itu mana peranan kudrat? Itu hanya semata-mata Tuhan nak beritahu tu betapa pantas pelaksanaan Allah. Kalau kita di saat mula Tuhan cipta bumi lah. Ting, Tom, Zuhal, Tom, kan? Pluto, Pum, Mustari. Dia bukan Tuhan cipta Pluto ni sikit dah. Tapi saya pun kena sebut Tung. Tung tu nak buat kata cepat. Sab. Sab tu kun. Tuhan dia tak kata sab. Dia kata kun. Nak beritahu kata cepat. Nak beritahu kata cepat. Jangan kita faham Tuhan cipta dengan kun. Jadi kaf dengan nun tidak ada perantaraan. Tidak ada wasitah. Seolah Tuhan isyarat begitu. Pada mengadakan segala perbuatan yang demikian batil kerana apa yang kamu ketahui daripada wajib terkayanya Allah, tak berhajatnya Allah daripada setiap satu selain daripadanya. Habis. Faqad bana laka tadammunu qawli la ilaha illallah lil aqsami salasalati allati yajibu 'alal mukallaf ma'rifatuha fi haqqi maulana jalla wa 'azza wa hiya ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yadkhulu fihi al-imanu bi sa'iril anbiya wal malaikati wal kutubis samawiyyati wal yawmil akhir li annahu alaihi salatu wasalam jaa bi tasdiqi jami'i zalika kulli wa yu'khadhu minhu wujubu sirkir rusul alaihi salatu wasalam wa istihalatul kadhibi alaihim wa illa lam yakunu rusulan umana li maulana al-alimi bil khafiyati jalla wa azza واستحالة فعل المنهيات كلها لأنهم أرسلوا ليعلموا الناس بأقوالهم وأفعالهم وسكوتهم فيلزم ألا يكون في جميعها مخالفة لأمر مولانا جل وعز الذي اختارهم على جميع خلقه وأمينهم على سر وحيه. Baik, maka telah nyata bagimu. Dia nak ulang balik agak sini, saya nak cerita sini. Maka telah nyata bagimu kandungan kata-kata la ilallah itu terbahagi kepada tiga bahagi.
Yang wajib atas orang yang mukallaf mengetahui pada hak Maulana Jalla wa'ala, itulah yang wajib pada hanya Allah Ta'ala. Yang mustahil dan yang harus. Ini kita kena ingat. Dia aqaidul iman ni, hak wajib kita kena etikad ni sebenarnya wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazul jaizat. Itu aqaidul iman. Bukan wajib mustahil harus, tu bukan. Kita duk belajar apa sifat mustahil. Ni 20 yang wajib, 20 mustahil masuk di la ilaha illallah. Kalau mustahil masuk di la ilaha illallah, saya sebut tadi. Maksud masuk di la ilaha illallah, masuk di Allah. Kalau kata 20 yang wajib tu tak apa. 20 yang mustahil masuk rukun lah. Tuhan ada, kemudian Tuhan tiada. Tuhan berkuasa, kemudian lemah masuk. Sebab tu kena ingat. Aqaidul iman ni ialah kita belajar sifat ni, belajar hukum sifat. Yang wajib mengenal bukan sifat Tuhan, hukum sifat. Dia panggil wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazul jaizat. Hak ni dia kena tengok kita Arab dalam-dalam, dia tak tengok di luar tu. Tak jumpa. Ha. Apa makna wujubul wajibat? Tuhan mesti ada. Apa makna istihalatul mustahilat? Bukan tiada. Dalilnya alam ini. Ini yang hak lepas. Hak lepas tanggungjawab kita pada Tuhan mesti sedia, bukan baharu. Dalilnya alam ini. Tuhan mesti kekal, tidak binasa. Dalilnya alam ini. Itu. Tapi tak perlu sebut mesti-mesti. Ini hak kita pergi cara chess, disebut gitulah. Lepas tu tak payah sebut bukan, tak payah. Yang itu yang kita kata yang wajib kita itikad. Tuhan mesti ada. Kalau tu ulai dahsyat. Tak ada. Tak ada. Tak ada tu tak. Tuhan mesti sedia, tidak baharu. Tuhan mesti kekal, tidak binasa. Tuhan mesti tidak menyamai. Tuhan mesti mukhalafah, tidak menyamai. Tuhan mesti tunggal, tidak dua. Duk mengaji apa? Tidak lagi. Tuhan kata apa? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah di atas Tuhan yang hidup, tak mati. Mulut cakap elok-elok. Kita nak kata dekat Tok Guru, kita pergi kata kat Tuhan. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu ke atas Tuhan yang hidup, tidak mati. Cukup Tuhan kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi kata-kata. Cukup. Tak sebut la yamut. Berlambat dalam hadis. Nabi bila khutbah wahdah la syarikalah. Wahdah cukup lah, tunggal. Tak payah sebut la syarikalah. Tapi kena sebut. Itu dia panggil sifat salbiah. Dia kena sebut benda tu. Itu dia panggil salbiah. Kenapa kita kita nak baca Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah. Kenapa kita baca subhanallah? Tak payah duduk subhanallah. Lah mudah maha suci pagi. Subhanallah apa makna? Unazzihullah tanzihan amma la yalik. Aku bersihkan. Aku maha suci Allah daripada sifat yang tak layak. Apa makna? Tuhan bukan mati, Tuhan bukan. Itu mana tasbih. Cukup Allahu akbar sudahlah. Kenapa subhanallah? Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Kenapa baca subhanallah? Subhanallah apa makna? Maha suci Tuhan daripada mati, maha suci Tuhan daripada baharu, maha suci Tuhan daripada binasa, maha suci. Itu makna dia. Apa makna subhanallah? Usabbihu subhanah, ini unazzihullah tanzihan amma la yalik. Aku bersihkan daripada Allah, daripada sesuatu yang tak layak dengan dia. Itu makna tasbih. Dan dalam hadis Nabi sebut subhanallah dulu. Baru Nabi sebut Allah akbar di belakang. Ini dia panggil mimbabi takhliyah ala tahliyah. Bagi faham subhanallah. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. La syarikalah wa bidzalik. Apa makna wa bidzalik? Dhamma tu. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tuhan la syarikalah. Wa bidzalika. Apa makna bidzalika? Dengan demikian mana? Dengan adamul isyrak, tidak syiriknya Tuhan. Umirtu, aku disuruh etikad.
Aku disuruh i'tikad bahawa Tuhan tidak ada sekutu. Tidak. Disuruh i'tikad? Tidak. Disuruh i'tikad? Tidak. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan tunggal. Allah SWT. Lam yalid walam yulad walam. Ni saya nak kena sebut ni benda ni. Depa duk perli Tuhan ada, lawan tak ada. Kalau kita cerdik, Allah sebut qul huwallahu ahad, dah faham. Allah tunggal. Bila kata tunggal, tidak ada siapa di atas dan di bawah dah. Tidak ada furuk, tidak ada usul. Hawashi tak ada kali dia. Itu mana tunggal. Tapi dia sebut lam yalid, aku tak berbapa, tak beranak. Tidak ada furuk di bawah aku. Walam yulad, aku tak diperanak. Tidak ada usul di atasku. Aku tunggal. Tapi kenapa Tuhan sebut lam, tidak beranak, tidak diperanak. Sebut lagi walam yakul, dan tidak menyebut yang lain. Ni garang lah ni. Kenapa Tuhan sebut tidak? Cukup sebut ahad, sudah. Sebab tu kita jangan, ulama buat ni, siap dah. Ulama cermat, bincang siap dah. Ulama nak buat ni. Saya senang je dalil je. Wa tawakkal 'alal hayy allazi la yamut. Tu ya. Ni Tuhan ada, tak ada. Ni dalam YouTube ni. Yang cakap ni kalau orang bodoh tak apa. Orang mengaji tahap habis dah. Duk poli. Tuhan cakap, bertawakallah kamu di atas Tuhan yang hidup, tidak mati. Kena sebut lagi lah yang tak payah sebut. Kenapa Allah sebut? Sebab hayat itu ma'ani. La yamut tu salbiah. Dia orang panggil sifat jalalah dengan sifat izzah dia lain. Ni kita nak kena faham. Ada pergi sebut kita faham Asmaul Husna sudah. Tak payah maji sifat 20. Kita nak kenal sesuatu, dia kena kenal sifat, bukan kenal nama. Kenal nama tak jadi. Asmaul Husna nama Tuhan. Kita nak berkahwin dengan seseorang, nama dia apa? Nama dia Jamilah. Okey, jadi selalu dah. Tu orang kenal nama. Kita kena tahu sifat dia. Kena pergi mengendak, pergi tengok. Budak ni lagu mana? Tu baru kenal. Cakap dia elok. Marah dah ni. Buat apa lah. Nak habis dah begitu lah. Bila macam ni saya marah semua. Patut saya marah. Tuan-tuan mungkin tak berasa, mungkin tak mengajar. Saya yang duk berasa ni, selalu duk kena tanya soalan ni. Saya duk mengajar di mana tempat, memang saya marah benda ni. Bila dia kata dia kata kat Tuhan. Ada, bukan tiada. Tuhan hidup tak mati. Dah hidup sudah, sebut tak mati. Dia tak sedang dia baca Quran, wa tawakkal 'alal la yamut. Dia bercakap dengan nafsu. Kita nak kenal Tuhan dengan sifat, bukan dengan nama. Dia kata cukup kenal nama Asmaul Husna, cukup lah. Asmaul Husna semua orang ngerti. Nanti saya sebut dalam Quran semua kita beriman, bukan seorang memang Quran, aku memang Quran. Masalah ni kita nak ambil yang tak ada, yang kita ambil daripada hak yang Quran sebut tak sarih. Kita belajar sifat-sifat dia. Belajar sifat pun kita kena tu. Belajar nama tak ada apa. Dan kita kena ingat di dalam nama-nama Tuhan tu semua Asmaul Husna masuk dalam tu. Tapi saya tak mau. Kena cari satu, kena buat satu slot pula cerita Asmaul Husna yang terdapat dalam sifat-sifat. Kalau nak tengok boleh tengok dalam Al-Aqidah Al-Islamiyah, Syekh Abdul Rahman Haban Nakah. Anak Syekh Hasan Haban Nakah. Syekh Abdul Rahman bin Hasan Haban Nakah. Al-Aqidah Al-Islamiyah. Dia boleh buat sifat Tuhan Asmaul Husna ni yang mana masuk di bawah ni. Asmaul Husna ni yang mana masuk di bawah ni. Senangnya kalau kita faham. Kalau Ar-Razzaq, apa lagi? Semua masuk bawah kudrat. Al-Muhyi, Mumit, masuk bawah kudrat. Ni senang sangat ni, tak payah perlu. Senang sangat. Tak payah sebut sebenarnya aku hafal. Lain. Dia kena nama. Kena nama sakit. Nama pula Jamilah pula. Tengok Tuhan tak ada Jamilah. Dia nak cantik, nama apa? Jamilah, confirm. Nama pun Jamilah dah. Salehah. Oh, soleh. Namanya Solehah. Tuan tak. Tuan Tolehah. Kena nama sakit tu. Kita kena sifat. Sifat dia lagu mana budak bagus ke tak. Kita duk mengaji ni sifat hal biar bak nama apa. Lain Tuhan dia tak sebut, dia sebut begitu. Asmaul Husna semua orang faham. Kalau kita faham sifat Tuhan ni, kita tahu di mana Asmaul Husna duduk. Beli kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah
Syekh Abdul Rahman Habanakah, dia telah membahagikan dalam sifat Asmaul Husna ni masuk dalam sifat mana? Tu. Dia sebut siap lah. Dan tutup boleh cerita tu. Benda semua maklum. Ni saya kena cerita benda ni. Jangan bercakap dah lepas benda ni. Tuhan ada, bukan lepas tu tak ada. Cakap begini, orang dia itu melambang kata dia tak pernah belajar sifat 20. Dengar elok. Kalau ada orang yang bercakap, ni puak ni mengaji, Tuhan ada lepas tu tak ada. Ini dia main-main. Dia tak pernah belajar ilmu tauhid. Tu. Dia telah perli ayat Quran, wa tawakkal 'alallazi la yamut. Bertawakal di atas Tuhan yang hidup tak mati. Bukan mati. Ni kita cukup marah. Tu sebaik. Jadi maka telah nyata bagimu kandungan kamu kata-kata la ilaha itu terbagi pada 3 bahagi. Yang masuk dia lah wujubul wajibat, istihalatul masilat, jawazul zaizat. Sebab tu yang masuk yang wajib tu ialah hukumnya. Dan kita masuk yang wajib tapi tak ada salah. Mana? Tuhan mesti ada. Dalam la ilaha tu Tuhan mesti ada, mesti sedia, mesti kekal, mesti. Dan pada Tuhan tidak tiada, tidak baharu, tidak binasa, tidak menyamai. Tidak tu yang masuk dalam la ilallah. Ini 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang haru, 41, 4 yang wajib bersu, 4 yang mustahil, 1 haru, 41 campur 9, 50. Masuk di la ilaha Muhammad Rasulullah. Masuk dia lah hukum-hukum sifat. Jangan kita kata 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Masuk di la ilallah. Masuk di Allah. Oi, tak boleh, silap. Boleh jadi kafir. Lepas tu kadang-kadang tu kata ulama sebut, siapa yang bukan ahli ilmu tauhid, haram dia mengajar. Memang sungguh, haram dia mengajar. Kita kadang-kadang kita tengok bila dia mengajar, bila di hujung dia gulung. Gulung tu dia jadi sesat. Digulung mana? 20 yang wajib tuan-tuan. 20 yang mustahil. 1 yang harus. 4 yang wajib. 4 yang mustahil bersu. 1 yang harus. 5. Wajib kita kena iktikad dan beriman. Apa dia? Beriman Tuhan ada dan Tuhan tak ada. Beriman Tuhan sedia dan Tuhan baharu. Beriman Tuhan kekal dan Tuhan mati. Lepas tu kena ingat. Aqaidul iman, wujubul wajibat, istihalatul mustahil, jawazul zaizat. Hukum tu yang kena iman. Jadi mana? 20 yang wajib masuk dalam Allah, 20 yang mustahil apa mana? Hukumnya yang masuk. Apa dia? Tidak tu yang masuk. Mana apa? Tuhan ada, tidak. Tuhan sedia, tidak baharu. Tuhan kekal, tidak binasa. Tuhan biar sampai tidak. Begitu. Faham? Ni baru kita boleh gulung. Ya, kita gulung, kita menyesatkan orang. Lepas tu dia kata, bukan saya kata kat Tuhan di kalimah. Sifat kalimah sifat Tuhan. Dia belik begitu, dia belik. Ini pok-pok kita tau. Bukan pok-pok yang tak pernah mengaji tauhid ni. Pok-pok kita duk ajar tauhid dah ni. Lebih pondok pun ada duk cerita lagi. Silap duk cerita kat sini. Mana? 20 yang wajib, 20 mustahil, 1 harus. Boom, duk di la ilallah. Wajib kena beriman. Beriman mana? Duk iman 20 yang mustahil. Beriman Tuhan buta, Tuhan tuli. Tak, beriman dengan tidaknya itu. Dengan hukumnya. Apa dah? Hukum lemah. Hukum mustahil tidak. Mana? Hukum mati itu tidak. Mana? Tidak mati. Itu Tuhan kata, wa tawakkal 'alallazi la yamut. Okey. Adapun perkataan kami Muhammad Rasulullah SAW, maka termasuk padanya beriman dengan sekalian nabi-nabi, malaikat-malaikat, kitab-kitab daripada langit dan hari akhirat, kerana nabi diiringi selawat dan salam datang dengan membenarkan sekalian itu kesemuanya, dan diambil daripadanya juga daripada iftikar wajib daripada Muhammad Rasulullah. Silap. Dan diambil daripadanya Muhammad Rasulullah, wajib benar sekalian Rasul yang diiringi salawat dan salam. Ini semua kita dah belajar dah. Dan mustahil dusta atas mereka. Dan jika tidak, nescaya mereka tidak akan menjadi Rasul-Rasul yang dipercayai bagi Maulana Tuhan kita Jalla wa Azza, yang maha mengetahui dengan segala yang tersembunyi. Dan mustahil berbuat segala yang dilarang, kerana mereka diutus supaya mengajar manusia menerusi segala perkataan dan perbuatan dan diam mereka itu pun sebenarnya syariat, dan perkataan mereka syariat, perbuatan mereka syariat. Diam Nabi ni dia tak cakap apa, ada dia panggil takrirat, dia diam. Contohnya Khalid bin Al-Walid makan dab, makan dengan Nabi, Nabi makan pun tak, tapi dia larang pun tak. Jadi maknanya apa? Bila dia diam, makna boleh makan. Ini semua adalah usul fiqh lah. Maka semestinya kesemua itu tidak bercanggah dengan perintah Maulana Jalla wa Azza yang memilih mereka nabi-nabi atas sekalian makhluknya dan memberi amanah kepada mereka atas rahsia wahyunya. Habis, ini tak apa, ni semua dah kita dah hurai dah semua. Tapi kena ingat masuk
di dalam beriman dengan sila Nabi itu. Kalau hak Nabi 25 itu beriman secara tafsir, dan nabi-nabi yang lain lagi yang tak disebut tu beriman secara ijmal. Yang kata dalam kitab seketi dua laksa. Bukan laksa dua kati. Seketi dua laksa. 124,000, kata sini juta-juta. 100,000. Dan diambil wa yu'khadhu minhu jawaz al-awra' al-bashari alaihim izaka yakrahu fi risalatihim wa ului manzilatihim inda Allah ta'ala bal zaka mimma yaziru fiha waqad bana laka tadammunu kalimati syahadah ma'a qillati hurufiha li jami' ma yajibu 'ala al-mukallaf ma'rifatuhu min aqaidil iman fi haqqihi ta'ala wa fi haqqi rusulih alaihim salatu wassalam wa la'allaha li ikhtisariha ma'a ihtimaliha 'ala ma dzakarnahu ja'ala asy-syar'u tarjumatan 'ala ma fil qalbi min al-islam wa lam yuqbal min ahadin al-imanu illa biha fa'al aqil ayuksira min zikriha mustahdiran lima stawat alaihi min aqaidil iman lima ihtawat alaihi min aqaidil iman hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa dami fa innahu yura laha min al-asrar wal ajaib insya Allah taala ma la yadkhul tahta hasar. Dan diambil daripadanya juga, daripada Muhammad Rasulullah, harus ada ciri-ciri manusia pada diri mereka, kerana yang demikian itu tiada mencacatkan pengutusan. Mereka mesti bersifat dengan ciri-ciri kemanusiaan. Sebab apa? Pada diri mereka. Kerana yang demikian itu tiada mencacatkan pengutusan dan ketinggian kedudukan mereka. Tu. Di sisi Allah Ta'ala. Bahkan itu sifat manusia tu perkara yang menambahkan padanya. Itu pun kita dah jelas dah sebelum ni. Sebab apa dia sebut sifat yang harus? Sebab apa dia tak kata sifat yang wajib? Sebab sifat kemanusiaan yang ada kat Nabi ni bukan selalu ada dekat dia. Nabi tidur bukan selalu tidur. Nabi sakit bukan selalu sakit. Sebab tu dia panggil sifat yang harus. Adapun wajib, adapun sidik, tabligh, amanah, itu dia panggil sifat yang wajib. Sebab apa? Sifat tu mesti ada dekat Nabi sentiasa. Mesti ada dekat Nabi sentiasa. Baik. Ada tak saya lompat-lompat sini? Tak ada, no? Sebab dekat sini fayad khulubi al-iman bisairil anbiya. Sebab dia ada ghaibiyat. Wal kutubu samawiyah wal ma'akhir li'annahu fayadkhulu fihi al-iman bisairil anbiya. Ada saya lompat tak? Tak ada lah. Selama saya baca anda lompat. Tak ada. Wala'allah wa yu'khudhu arab basyarah. Tak baca nuskah saya ni lain. Oh, baca dah tu, baca dah. Okey, tak apa. Bakat ba dan laka tadammunu. Maka telah nyatalah bagimu dua kalimah syahadah itu di samping sedikit huruf-hurufnya. Baik, harus ada ciri-ciri kemanusiaan pada diri mereka, kerana yang demikian itu tiada mencacatkan pada diri mereka, bahkan merupakan kemuliaan bagi mereka. Kerana yang demikian itu tiada mencacatkan pengutusan dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah SWT. Bahkan sifat manusia menambahkan pahala mereka. Ini semua kita dah lepas. Maka telah nyatalah bagimu dua kalimah syahadah itu di samping sedikit huruf-hurufnya. Huruf dia sedikit ya. Berapa huruf dia? Huruf dia ialah 24 huruf. Kira sini lah. 24 huruf. Sedikit huruf-hurufnya mengandungi segala yang wajib atas orang yang mukallaf mengetahuinya daripada segala akidah keimanan pada hak Allah Ta'ala dan pada hak Rasul-Rasulnya, selawat dan salam untuk mereka. Syekh kata apa? Syekh kata mengetahui segala yang wajib atas mukallaf mengetahui. Bukan 20 saja, tapi 20 tu terkandung secara ijma', secara tafsir, dan yang lain juga terkandung dalam la ilaha illallah dengan secara ijmal. Itu faham? Barang habis. Wala'alha li ikhtisariha ma ihtimaliha ala madzakarna. Barangkali kerana ringkasnya. Jadi huruf la ilaha illallah maksudnya itu ialah 24 huruf.
Dan kalau kita tengok huruf dia semuanya jaufiah, semuanya berongga. Semua berongga. Kita tengok la, ada kosong. Ilaha, di ilah tu ada kosong. Illa, ada kosong di illa. Allahu, ada kosong di lapar ha Allah. Kan? Muhammad, ada kosong dekat min. Kan? Rasul. Kan? Rasul tu gigi-gigi tu. Waw tu. Waw Rasul. Kemudian lillah. Semuanya dia panggil huruf jaufiah. Ini nak berisyarat boleh kata, sepatutnya bila kita mendatangkan kalimah-kalimah tadi, mestilah khalisil jauh. Kosong hati kita ni daripada segala ma siwallah, yang selain daripada Allah. Kosongkan dalam hati kita. Dan dia mengandungi 24 huruf. Ya. Dan kalau kita kira sehari semalam 24 saat. 24 jam sehari semalam. Setiap huruf, kata ulama insya-Allah mengkiparatkan sekalian dosa setiap saat. Tu. Begitu kata Fakhruddin Ar-Razi, maksiat tidak ada melainkan daripada anggota yang 7. Mana? 2 telinga, 2 mata, 2 tangan, 2 kaki, lidah dan perut dan faras. Maka tiap-tiap kalimah tadi dia ada, setiap kalimat tadi dia akan, kalau kalimat dia ada 7. Kalau huruf dia ada 24, kalimat dia ada 7. La 1, ilaha 2, illa 3, Allahu 4. Kan? Dia ada 7. Sebab apa? Sebab anggota kita ni, 7 anggota kita ni banyak buat dosa. InsyaAllah setiap kalimat akan menghapuskan setiap dosa anggota kita. Sebab pintu api neraka Jahanam ada 7. Habis. Yang adalah hati daripada orang Islam, pentafsir dan menunggu apa kalimah sebut, maka telah nyatalah bagimu 2 kalimah syahadat itu di samping sedikit hurufnya, mengandungi segala yang wajib atas orang yang mukallaf mengetahuinya. Daripada segala akidah keimanan pada hak Allah Ta'ala dan pada hak Rasul-Rasulnya, selawat dan salam untuk mereka. Barangkali kerana ringkasnya kalimah syahadah ini, itu di samping mengandungi apa yang telah disebutkan oleh pihak pensyariat. Ini pihak pensyariat itu syarak lah. Maksud syarak ini ialah Nabi, Allah dan Rasul. Cuma Nabi ini dipanggil syarik majazan, pensyariat secara majaz. Tapi Allah dia panggil syarik, pensyariat hakikatan secara hakikat. Tapi boleh kita kata Nabi yang membuat syariat, boleh. Allah membuat syariat, boleh. Nabi pensyariat, Allah pensyariat. Tapi Allah pensyariat yang sebenar, Nabi pensyariat yang secara majazi, pinjam dia cakap. Yang adalah hati daripada manusia. Sebutkan pihak pensyariat menjadikannya la ilallah sebagai pentafsir, penterjemah kepada apa yang ada dalam hati daripada Islam. Bila kita sebut la ilallah, maknanya dia telah menterjemahkan bahawa seorang tadi telah Islam. Sebab tu kita tak boleh tengok hak yang lain. Bila sebut la ilallah, cukup. Lepas tu ada sahabat yang membunuh seorang sahabat telah membunuh seorang yang dia anggap itu kafir, dan walaupun hakikat tu macam tu, tapi dengan sebab dia mengucap la ilallah, tapi dia bunuh juga dengan sebab bila sahabat tadi dah ligan nak dekat dah, dia selalu dia mengucap la ilallah. Jadi sahabat ni beranggapan dia ni memang untuk nak mengelak dia kena bunuh, tapi dia bunuh juga. Bila Nabi dengar macam ni, Nabi marah. Nabi kata kamu telah membunuh orang yang telah mengucap la ilallah. Sebab tu bila sebut dia mengucap, kita serahlah dia kepada Allah. Serah dia kepada Allah. Sebab tu kalau orang tu selagi dia tak kafir, jangan kita buat dia macam orang kafir. Kalau dia tak semayang pun, kalau dia tak semayang, dia tak zakat, tapi dia tak pernah ucap, dia tak pernah kata dia kafir. Dan dia tidak membuat satu perbuatan yang menyebabkan dia jadi kafir. Dia mati, kita buat macam mana, dia nikah, dia kahwin, dia mati, semacam mana orang Islam. Dia letak dalam perkuburan Islam. Di mandi, di kapan, di semayang, sebagainya. Tapi kalau dia kata dia bukan Islam, tu pergi tahulah di mana-mana. Tak satu kubur Cina pun tak mau ambil. Pergi tahulah di tepi-tepi longkang. Dia memang dalam kitab kata, kalau orang murtad ni, tahu bagi anjing makan lah. Dalam kitab mereka. Tapi dia kata janganlah menyebabkan orang jadi menyakiti bau busuk. Pergi tahu kat mana-mana, bagi anjing makan. Mereka tu. Maka orang yang berakal hendaklah memperbanyakkan. Dan tiada diterima iman daripada seseorang kecuali dengannya, dengan la ilaha illallah. Maka orang yang berakal hendaklah memperbanyakkan pada menyebutkannya la ilallah, dalam keadaan menghadirkan hati bagi apa yang dikandunginya daripada segala akidah keimanan, sehingga makna-makna itu bercampur bau bersama dengan daging dan darahnya. Bercampur dengan, orang panggil apa? La ilallah
jadi sedaging sedarah. Sebab tu dalam kitab ulama fiqh mengatakan nak mengucap Allah ni kalau banyak tu sekurang-kurangnya 300 orang. 300. Kalau ulama tasawuf 12,000. Sebut Allah 12,000. Itu makna membanyak. Sehingga bercampur baur bersama dengan daging dan darahnya. Makna apa? Sehingga jadi sedaging sedarah. Sentuhnya Allah. Sentuhnya la ilallah. Dia semua la Allah. Dia tak nanti sebut tak apa. Ingat maknanya Allah. Semua Allah. Apa pun Allah. Sebab tu bila hati kita penuh dengan la ilallah, apa pun dia akan terbit la ilallah. Contoh senangnya. Kalau kita lori kita ni penuh dengan buah durian. Penuh. Kalau beretuh apa akan jatuh? Apa yang akan terkeluar? Buah durian. Tapi kalau kita buh sikit, gelegung-gelegung tu gunik dalam tu lah. Tapi kalau penuh, bom, jatuh buah durian. Begitu juga kalau penuh hati kita dengan Allah, kalau beretuh Allah. Dia jadi begitu. Tapi kita nak la ilallah tadi penuh dengan isi. Mana? Dengan akid iman yang kita belajar selama ini. Kalau tidak, kosong dia sebut. Banyak ulama sebut. Banyak orang yang menyebut la ilallah. Situ mana dia nyebut kalimah roti, tapi roti tidak ada di depannya. Roti. Dia lapar nasi lemak. Tak ada apa, sebut saja tak boleh makan. Tapi kalau kita belajar akid iman, kita tahu isi kandungan dalam la ilallah Muhammad Rasulullah. Sekarang kita dah tahu apa makna la ilallah. Penuh dengan isi. Soalannya bila kita sebut roti canai ada di mulut. Baru kenyang. Segala akidah keimanan sehingga maknanya itu bercampur baur bersama dengan daging dan darahnya, maka dia diperlihatkan baginya daripada segala rahsia dan keajaiban. Jika dikehendaki Allah Ta'ala, apa yang tiada terhitung, tak terhitung keajaiban yang Tuhan akan bagi. Keajaiban ni hanya orang yang dapat saja yang tahu. Malam biazuk la yadri. Siapa yang tak rasa, dia takkan tahu. Dia tak akan dapat. Lepas tu benda rasa ni tak boleh nak cerita. Benda rasa kan boleh cerita. Cerita macam kita makan roti canai sedap. Kita hanya abang sedap je. Rasa lagu mana tak boleh. Sebab benda ni kena tak di lidah. Kita boleh cerita, sedap dia, masin dia. Taklah boleh. Dia kena makan. Jadi tu orang tasawuf. Benda ni, kita tak dapat, kita tak tahu. Tu lebih kesedapan. Dia panggil, ataupun ajaib ni, ilmu laduni. Yang Tuhan beri. Dan makrifah khassah. Mana? Dia kena Allah dengan Allah. Itu. Jadi daging sedarah ni, saya ada guru saya ada cerita di India, seorang maulana di India. Ni cerita ni betul dan dia pun ada bersama tu. Di India. Dia sakit, maulana ni sakit. Doktor panggil doktor mai bubat. Dia bubuh tu, kesan nak tahu jantung. Dia dengar pelik. Dia kata aku dengar pelik ni. Cuba hampa dengar tengoklah. Hampa dengar dia bunyi jantung dia. Allah. Dia kata bunyi jantung ni dia menyebut Allah. Ni masuk YouTube nah ustaz dia cerita benda kau tu. Tak percaya sudah. Aku tak suruh percaya. Allah. Ni ustaz saya ada sini. Allah. Itu kata sedaging sedarah. Orang boleh sampai tahap tu. Jantung dia bunyi Allah. Doktor tu dengar getar. Masuk Islam. Dia tak aku selama aku duk cek jantung orang tak pernah bunyi macam ni. Dia tu cuba apa dengar. Pok tu ambil. Pok tu pun tak tahu. Allah. Tu dia. Tu kata sedaging sedarah. Bagi tuan-tuan ni ada habis tak sedang. Wabillahi taufiq. La rabba ghairuh. Wala ma'buda siwah. Nas'alu subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa ahibbatana indal mauti natikina bi kalimati syahada alimina biha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad kullama dzakaru dzakirun wa ghafala an dzikri ghafilun wa radiyallahu an ashabi rasulillahi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin wa salamun al mursalin walhamdulillahi bil alamin. Dan taufik itu dengan Allah jua. Tiada Tuhan selainnya Allah dan tiada yang disembah selainnya Allah. Kami memohon kepadanya Allah, Maha Sucinya Allah Ta'ala, supaya dia menjadikan kami dan sekalian kekasih kami dapat mengucap, ini kata Imam Sanusi, kami itu dialah, supaya dia menjadikan kami dan sekalian kekasih kami dapat mengucap dengan dua kalimah syahadah dalam keadaan memahaminya. Amin.
Semoga Allah berselawat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad, sebagai sebanyak zikir sekalian orang yang berzikir, dan sebanyak kelupaan sekalian orang yang lupa. Nak beritahu kata apa? Berselawat ke atas Nabi. Maknanya selama-lamanya. Allah berselawat ke atas penghulu kita. Sebanyak mana zikir orang yang berzikir, sebanyak mana lupa orang yang lupa, maknanya selama-lama. Orang yang lupa pun memang ramai, orang yang berzikir pun ramai. Dan semoga Allah meredai sekalian para sahabat Rasulullah dan juga para tabi'in dengan sebaik-baiknya bagi mereka hingga hari kemudian hari kiamat. Serta ucapan kesejahteraan ke atas sekalian Rasul. Dan pujian itu bagi Allah Tuhan sekalian alam. Jadi sekadar itu alhamdulillah tamat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Jadi kita hadiah dulu kepada Imam Sanusi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi alhamdulillah kita niat sampai kepada Imam Sanusi. Jadi mudah-mudahan kita belajar pada hari ini kita dapat khatam dengan berkat doa Syekh, dengan berkat pengorbanan kita selama 2 hari ini. Mudah-mudahan Tuhan bagi kefahaman, makrifah kepada Allah, makrifah yang khassah, dan mendekatkan kita kepada Allah SWT dengan menyelamatkan akidah kita daripada terpesong, dan kita dapat mengucap mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح علينا فتوح العدل بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا رب العالمين نسألك اللهم من الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموجدين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ونسألك الله بنورك الذي مرشد في قلوبنا حق معرفتك كما ينبغي به اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا مغفورا يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا موضوعنا وسلم اللهم احسن عنا في امورها واجرنا من الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل خير ايامك يا يوم لقاك وانت راض عنا واختم بصالحات اعمالنا وتوفنا مسلمين الحقنا بالصالحين واغفر لنا والوالدين المشايخنا والمسلمين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Insyaallah lepas ni ada pengijazahan sikit dan kita akan jawab sikit soalan-soalan yang ada ini lepas zuhur ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita telah mengamalkan pengetahuan kita Ibrahim selama 9 sesi lebih kurang 1 hari setengah. InsyaAllah pada petang ini kita akan ada kemungkinan 1 sesi saja lagi dengan soal jawab dan juga majlis pengijazahan zaman. Jadi mohon tuan-tuan terus bersama kami sampai ke petang ini. Untuk makluman semua peserta, makanan tengah hari boleh didapatkan di ruang pendaftaran. InsyaAllah semua sekali disediakan untuk makanan di tengah hari. InsyaAllah persilakan kepada Ustaz dari ini pengarah program ke tempat makan VIP untuk makan di tengah hari. Majlis akan bermula semula